Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Dalam situasi pasca pandemik COVID-19 ini, pastinya kita akan melihat bagaimana setiap keluarga bergelut untuk hidup normal seperti sedia kala. Apatah lagi kalau kita boleh perhatikan dengan dekat kelompok B40, iaitu kelompok yang sentiasa memikirkan bagaimana mereka dapat menyediakan makanan untuk dihidangkan pada ahli keluarga pada saban hari. Dan pendapatan mereka dalam sektor yang tidak rasmi ini ataupun unofficial sector begitu terjejas akibat COVID-19. Begitu juga kehidupan mereka yang terlepas pandang dari disambungkan dengan tenaga elektrik yang rasmi, iaitu TNB kalau di Semenanjung Malaysia. Bagaimana kelompok-kelompok ini terutamanya di kawasan kepulauan, kawasan pedalaman, ataupun di kawasan bandar tetapi tidak ada akses kepada bekalan elektrik yang baik ataupun yang rasmi. Begitu juga untuk kalau orang-orang asal komuniti kelompok orang asli di kawasan perkampungan mereka sentiasa memikirkan bagaimana mereka dapat menghidupkan bekalan elektrik ataupun menyambungkan bekalan kepada telefon pintar mereka. Semuanya ini penting dalam situasi kita melihat akses bekalan tenaga perlu diberikan kepada semua kelompok biarpun mereka berada di pedalaman, di kampung, di bandar ataupun di mana saja supaya akses ini menjadi satu asas penting kepada setiap warga di negara kita Malaysia. Jadi untuk kita melihat bagaimana tenaga solar boleh menjadi alternatif kepada kelompok-kelompok sebegini, saya tidak kesorangan, saudara Nur Syahiwan Ismail, pengasas Sangkrox Solar. Sangkrox pun ada, orang kata pun latar belakang di sebalik nama Sangkrox itu. Mungkin Syahiwan, adakah benar apa yang saya katakan tadi, iaitu kelompok yang berada di kawasan pedalaman, masyarakat orang asal, mereka yang tinggal di kepulauan sekitar negara kita Malaysia kerana kita mempunyai pantai yang besar. Betul juga kalau kita terpandang juga di kalangan penduduk di kampung kita ataupun di dalam bandar kita ada yang tidak dapat bekalan elektrik. Jadi adakah itu realiti yang perlu kita perhatikan? Ya betul, itu memang realiti kita di Malaysia ni. Pada kami kelaskan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama yang tidak mendapat akses elektrik ni pada saudara-saudara kita di Sabah Sarawak. Ya. Ini memang masalah berlarutan lah. Negeri yang begitu besar. Dan begitu besar, topografinya begitu mencabar, gunung ganang, sungai dan sebagainya. Kumpulan yang kedua, kumpulan termasuklah ini agak berkelompok tetapi lebih kepada kumpulan perkampungan orang asli, orang asal di pedalaman, juga mengenai akses. Maknanya tiada jalan raya, tiada juga akses pada elektrik yang akan sampai. Dan yang kumpulan terakhir ni, kumpulan ketiga ni, kumpulan yang kami panggil tercicir. Kita mungkin nampak dia tak jauh mana. Ya, mungkin dalam sebelah rumah kita atau sebelah jiran kampung kita. Ya. Dalam Lembah Kelang ada, tak jauh daripada Kuala Lumpur pun ada, Negeri Sembilan, kejadian di Melaka pun ada. Ini kes-kes terpencil yang tercicir. Mungkin akses elektrik ada, tapi tiada penyambungan. Mengapa tiada penyambungan tu, itu berbagai-bagai kisahlah di sebaliknya. Mengapa Nur Syahiwan dan juga Sangkrox Solar mengambil inisiatif, sedangkan kita tahu tenaga yang diperbarui, tenaga solar ini menjadi satu dasar yang sedang diaktifkan ataupun diberi kekuatan oleh negara untuk memastikan kita mempunyai kelangsungan tenaga. Tetapi kenapa Sangkrox Solar begitu prihatin untuk kepada 3 kelompok ini? Isu solar ni, dia punya pembangunan memang sangat kita panggil solar booming lah. Pada awal tahun 2010. Dia punya peningkatan tu lebih 20% sekitar dunia ni, termasuklah Malaysia. Tetapi penyelesaian solusi tenaga solar ni tidak berkadar terus dengan penyelesaian elektrifikasi. Maknanya orang yang tiada elektrik ni, sepatutnya penyelesaian yang paling praktikal dan economical adalah solar. Tetapi mereka masih lagi tercicir. Sebab industri bergerak ke arah market pool, iaitu solar farm lah, ladang solar dan juga bangunan. Semua negara mengejar megawatt dan juga mengejar energy mix. Seperti Malaysia, kita juga ada target 20% untuk tenaga boleh diperbarui sehingga tahun 2025, yang mana memang kita cakap ini memang trend lah. Market pool terlampau besar sangat. Tapi bila makin ramai yang pemain industri ke arah komersial,
yang sepatutnya penyelesaian yang praktikal dan paling cepat ni, yang sangat-sangat memerlukan ni, tercecil. Dan juga kita panggil dari segi purchasing power tu memang kuranglah daripada kumpulan ni. Apa yang menjadi orang kata pun trigger, menjadi game changer kepada Syahwan dan juga Sangkrox untuk reach out kelompok yang terpinggir ini? Kerana kita tahu pastinya ia tidak mempunyai nilai untuk memberikan kita nilai komersial kepada kita. Mereka begitu jauh pedalaman, pastinya kos akan terlibat kepada syarikat Sangkrox. Dan juga kita tahu nilai yang dibawa kepada mereka ini begitu kecil. Tetapi kenapa Sangkrox begitu berjiwa besar untuk melakukan social enterprise dalam masa yang sama fokus kepada bidang komersial juga? Bagi kami impact lah. Katalah kita belanjakan RM100 untuk membuat sesuatu inisiatif sosial, dengan impact RM100 kita buat dalam inisiatif tenaga ini. Kita lengkapkan mereka dengan sistem tenaga solar. Impactnya sungguh besar. Malah saya boleh katalah hampir mengubah kehidupan mereka ke arah lebih baik lah. Bagi kita, macam kita sini, lampu, aircon ni semua macam satu benda yang biasa, yang biasa lah. Lampu satu terpadam pun bagi kita tak ada beza lah. Kan? Statistik pun hanya 7 daripada 1,000 rakyat Malaysia mengalami gangguan elektrik tahun 2017. So bagi kita elektrik ni memang dah sebati dengan kehidupan kita. Kita bila sebut konteks penerima manfaat kami ni, nak guna satu lampu mentol yang dikuasai oleh elektrik pun satu persoalan yang besar, pencapaian yang besar bagi mereka. Jika kalau kami boleh bekalkan dengan sistem tenaga solar supaya mereka boleh menggunakan beberapa lampu, dan sekarang ni ada keperluan barulah nak cas gadget lah, handphone. Kena ada USB punya charger tu, itu sangat mengubah kehidupan mereka. Itu yang macam saya selalu cakap lah kepada intern atau sukarelawan, magical moment tu lah. Masa kita pasang lampu tu, dia tengok lampu tu macam kita bagi satu yang padahal lampu tu sambung dengan bateri dengan solar je kan. Macam lampu Aladdin lah. So itu yang kita rasa kewajipan kami, dan pasaran pun terlampau besar, dia dah terlampau nak ikut sangat dengan kita tak boleh salahkan lah, itu peredaran masa kan, dan duit pun berada di situ. So bagi kumpulan di sini mungkin kami ini tak cukup besar, so kami boleh beri perhatian kepada kumpulan-kumpulan yang seperti ini. Kita sentiasa melihat kekuatan social enterprise kepada kelompok yang terpinggir ini menggunakan tenaga diperbuai. Kalau kita rujuk kepada Sangkrox adalah tenaga solar, biasanya di negara-negara dunia ketiga, negara kurang maju seperti benua Asia Selatan, benua Afrika, Asia orang kata pun di Asia bahagian Indonesia dan sebagainya, kerana kita tahu negara yang begitu luas, kepulauannya banyak dan sebagainya. Tetapi kita jarang terfikir kelompok ini ada juga, masih berlaku, masih wujud di negara kita. Siapa yang sentiasa mendekati Sangkrox untuk memberikan informasi kelompok-kelompok yang terpinggir ini, sama ada di pedalaman, kelompok orang asal ataupun di kawasan bandar? Siapa yang sentiasa orang kata pun berhubung dengan Sangkrox? Pastinya Sangkrox tidak berkesorangan untuk reach out kelompok yang menerima manfaat ini, the beneficiaries. Okey, so macam kami, kita punya business operandi kita, bila kita ada projek komersial, kita akan pastikan kita susuli dengan projek sosial. CSR kita. CSR kami lah. Tapi kami sebenarnya bukan CSR, memang tanggungjawab sosial kami lah. Okey. Senarai memang ada, dan senarai ini dari segi maklum balas daripada orang ramai, daripada NGO dan juga aktivis sosial yang akan memberikan contoh-contoh rumah yang tidak mempunyai akses kepada elektrik lah. Contoh macam baru ni kita post pasal satu projek kita buat di Batang Kali. Ada orang yang komen di bawah tu, kata ada baca artikel ada rumah yang tak ada elektrik juga. So kami kesan lah sampai ada punya wartawan tu jumpa rumah yang seterusnya di Negeri Sembilan, Batu Kikir. So kami pun pergilah. Sebab kami tahu model ni kami dah amalkan 5 tahun saya rasa. Saya dah tahu dah, kalau tak ada lampu memang kita bekalkan sistem ni, ajar pasang, ajar pakai, memang impact sosial dia besar, sosioekonomi dia besar. Apa kelebihan panel yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh Sangkrox? Apa orang kata pun, ialah kita tahu ada kesukaran juga kalau nak bawa solar panel yang berat-berat besar-besar tu ke tempat-tempat pedalaman, kerana dia punya akses dan sebagainya. Tetapi apa kelebihan yang Sangkrox provide ataupun sediakan untuk kelompok ini? Kerana Sangkrox sudah bukan hanya di Malaysia, di Indonesia, di negara-negara lain, di India dan sebagainya. Apa kelebihan solar panel yang dikeluarkan oleh Sangkrox dan juga cara
penyambungan cara ataupun pemasangan? Untuk projek sosial kami, konsepnya adalah dari segi pemasangan itu sendirilah. Pemasangan ini mesti dilakukan oleh pengguna itu sendiri. Okay. Kita akan pastikan ada berlakunya pemindahan teknologi atau yang paling ringkas lah. Yang paling ringkas. Ya. Kita pun tahu mereka tu siapa kan? Betul. Ya. Dan mereka ni pun sebenarnya semua MacGyver. Dia duduk kampung ni memang semua survival kan? Survival. Dia, apa yang ada tu dia akan jadikan lah. Yeah. Kami memula risaulah macam mana nak berkomunikasi dan sebagainya kan. Kami mulakan model ni contohnya di Myanmar. Jurang bahasa begitu besar lah. Apa dia cakap saya tak faham, saya cakap pun dia orang tak faham. So kita gunakan isyarat tangan. So alhamdulillah lah memang mereka dapat menerima macam mana nak cara pasang tu. Dan sampai sekarang mereka dah ajar orang lain untuk pasang. Dah tak perlukan kami untuk pergi lagi dah. Okey. Dan sebenarnya cara ni paling simple, paling mudah untuk memasang solar panel dan juga menguruskannya, maintenance lepas itu. Itu memang cara dari segi solar panel tu sebenarnya. Solar panel ni agak standard lah. Kami bukannya manufacturer, bukan penghilang. Kami adalah sistem integrator. Kita buatkan sistem. So sistem ni yang paling penting kita kena dapatkan input daripada pengguna ni lah. Berapa besar nak guna. Kalau dia tanya memanglah nak support TV dan sebagainya kan. Tapi kita ada kekangan-kekangan kita sebagainya. So kita akan buat sistem yang paling praktikal. Selalu contohnya kita paling asas lah. Ya. Selalunya lampu, pengecas USB, pam air. Ada juga yang kes-kes yang spesifik. Contoh kita buat penghalau gajah. Kita gunakan sistem speaker untuk menjadi macam pagar lah. Gajah datang, alarm sistem. Dia boleh auto boleh dan orang penerima manfaat yang aktifkan pun boleh. Kita letak bunyi harimau. So itu pun dalam eksperimen lah. Jangan dipanggil harimau lain dah. Okey, Nur Syahwan dan juga Sang Crocs juga bukan calang-calang orangnya, mendapat pengiktirafan sebagai startup yang bervisi tinggi di peringkat global. Kita nak tahu juga bagaimana pencapaian itu diraih ataupun diperolehi dan bagaimana juga projek masa depan, kerana kita tahu negara sedang bergelut untuk menyelesaikan pandemik COVID-19. Pastinya kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggir ini akan lebih besar, lebih ramai dan mereka akan melakukan apa saja. Bagaimana Sang Crocs dengan kekuatan solar panel ataupun tenaga solar ini mampu memberikan satu kelegaan kepada kelompok yang terpinggir ini. Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kita sentiasa ingin melihat tenaga diperbarui menjadi satu alat ataupun satu sistem yang menjadi mainstream, dan itu sedang berlaku sekarang seperti mana Syahwan katakan sebentar tadi. Tetapi sehingga pencapaian setakat ini, ia pastinya bermula sesuatu, Syahwan. Apa yang menggerakkan apabila mengambil peluang melakukan kerja-kerja amal dalam bidang solar panel ini, membekalkan tenaga kepada kelompok yang terpinggir ini? Apa yang menjadi satu niat asal pada awalnya? Bagi kami, solar ini macam saya katakan tadi, dia penyelesaian praktikal untuk masalah yang berlarutan. Kita selampau fikir alternatif itu dah ada. Dan saya boleh katakanlah teknologi solar ini dah agak matang lah. Maknanya dari segi bekalan dah ada, after sales service-nya pun sudah lengkap. So kalau pada kami yang pada mula sekali projek pertama yang kami lakukan, peniaga yang menggunakan motosikal, peniaga aiskrim di Damansara Damai. Beliau terpaksa membayar sewa kepada kedai-kedai untuk berniaga pada waktu malam. Dan maknanya dari segi mobiliti itu terhad dan juga terpaksa bayar sewa. Dan saya bila tengok keperluannya hanya lampu. Walaupun dia berniaga aiskrim, aiskrimnya sudah ada yang tangki berinsulasinya. So, bila kita dekati dengan penerima manfaat ni, Pakcik Mamat ni, kita lengkapkan dengan solar. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang dah perniagaan tu. Alhamdulillah. Pada kami macam macam kami je kan. Baru satu sistem tenaga solar saja. Tapi bila saya tengok rupanya impact tu dia punya semakin bagus, skala semakin tempat perniagaannya dah bertambah, motosikalnya dah bertambah. So bagi kami
effort yang diberikan dalam itu dan juga impactnya memang berganda-ganda. Tapi kalau kita tidak menghargai kelompok yang terpinggir ini, yang sentiasa mengharapkan situasi kehidupan yang lebih baik. Kalau kita pergi ke pulau-pulau di kawasan Sabah dan Sarawak, kita cantik dengan tarikan pelancongan. Begitu juga anak-anak kita yang belajar di kawasan pedalaman. Sekolah begitu usang, tetapi mereka ingin ada laptop, komputer, tetapi tiada berkeadaan elektrik. Sentiasa kita menganggap ini sebagai satu isu besar. Tetapi kalau Syah Iwan boleh kongsikan pengalaman untuk ke kawasan-kawasan sebegini, apa yang sukar untuk menukar mentaliti sama ada pemegang taruh, kelompok pembuat dasar, pelaksana projek dan sebagainya, dan juga pemilik resort dan sebagainya, sentiasa menjadikan ini sebagai alternatif yang terakhir dan tidak memberikan keuntungan kepada mereka, sedangkan mereka tahu ini penting untuk mereka. Okey, kami bagi pengalaman di Sandakan, di kawasan kepulauan. Okey, satu pulau ni mungkin rumah tak lebih 10 hingga 15 rumah. So bagi kerajaan untuk bekalkan, maknanya skalanya tidak cukup lah. Kalau 100 ke atas tu okey lah. 10 ke 15 ni, mereka keluarga ni dalam satu kampung tu akan berkongsi duit membeli generator dan selang 2-3 malam setiap satu keluarga kena berikan RM10, RM20 untuk duit minyak. Diesel. Duit diesel dia. Tapi kita boleh tengok sebenarnya duitnya bukannya tiada. Cuma mereka satu je tidak tahu alternatif yang ada. Sayang. Tiada yang dekati mereka bagi tahu. Kalau belanjakan duit yang sama, beli diesel, simpan sikit, beli solar, jangka masa ni berapa pulangan dan penyematan saya rasa selesai masalah. Itu dari segi pengguna di kepulauan lah. Daripada pengguna yang lain, yang komersial, bagi mereka business as usual masih lagi ada untung. So jangan nak pening-pening kepala nak fikir pasal solar ni. Tapi kadang saya pelik gak dia kita promotekan natural keindahan alam dan sebagainya kan, tapi bila dari segi kesedaran tu agak kurang di situlah. Adakah mereka hanya melihat untung rugi, Syah Iwan? Kerana solar ini akan memberikan keuntungan dari jangka masa yang agak lewat ataupun panjang berbanding pelaburan-pelaburan lain, jadi mereka segera untuk melabur, tetapi apabila nantilah berapa bila kita pasang ni, berapa kita dapat kurangkan tenaga elektrik kita 5 tahun akan datang. Adakah begitu sikap mereka? Betul. Dia tengok pulangan mereka standard memang nak 1 tahun 2 tahun lah. Perniagaan kan. 2 tahun pun dah kira lama dah tu. Kalau solar ni 5 hingga 6 tahun pulangan dia. Tapi saya bagi perbandingan harganya per kilowatt hour. Kalau mereka gunakan generator diesel RM1.50 ke RM2.50. Itu bergantung jarak lah, kena naik bot ke naik pembekalan diesel ni. Kalau kita gunakan solar tu RM1 ke RM1.10. So jauh lah dia punya perbezaan harga tu. Tapi ada juga kos kita panggil retrofit lah. Sebab dia generator dah beli, benda-benda semua dah siap, wiring apa semua kan. One off kan. One off dia dah ada dah. So yang dari segi perubahan tu lah, nak ubah daripada cara lama ke cara baru tu yang ada masalah. Tapi adakah mentaliti, ialah kalau resort tu ataupun pemilik homestay, ia melibatkan bagaimana mereka menjual keindahan alam. Tetapi apabila kita menawarkan dengan bekalan elektrik atau bekalan tenaga yang mesra alam, agak kontradik. Mereka boleh berbelanja menggunakan diesel atau petrol, kan itu mencemarkan alam sekitar. Tetapi dengan solar mereka tidak boleh berasosiasi ataupun berkolaborasi. Jadi adakah mental block di kalangan pengguna kita di situ? Dia kadang bila buatnya solarnya, walaupun letak lampu solarnya, promosinya besar-besaran kan, padahal lampu satu je kan. Tapi bila untuk dari segi konsep secara menyeluruh kan, memang sebenarnya benda ni actually jadi produk tau bagi pelancong luar negara lah terutamanya. Attraction. Bila dia pergi tu dia nak kira berapa dia punya carbon footprintnya, berapa pembebasan karbon sepatutnya dan sebagainya. begitu. Dan ini sepatutnya menjadi produk yang dipromosikan. Lagi hijau lagi bagus. Lagi hijau lagi bagus. Sebab tu bila generator kalau resort ni dia letak dalam hutan nun jauh di sana. Takut dah. Tak dengar bunyi dia. Sebab dia tak nak pelanggan tak selesa. Bagi saya kesedaran dan pain belum ada lagi. Business as usual still untung. Ini 2021 Syah Iwan. Bagi kelompok terpinggir ini, apa cabaran terbesar untuk reach out kelompok ini? Apa sentiasa menjadi halangan kepada Sangkrox? Kami pertama sekali dari segi dana. Kami ada senarai. Mungkin ada senarai yang boleh kita senarai menunggu ni. Senarai menunggu ni ada. Selalunya kita akan susulkan dengan projek komersial. Yang mana kami dapat bantu. Tapi kalau kami dah terpaksa nak pergi dah tempat tersebut, contoh ada 4 rumah. Kami boleh taja 2 rumah saja.
lagi 2 rumah tu kita terpaksa buka kepada orang awam. Kami tak cukup, kami cakap terus terang je. Takkan nak pergi pasang 2, nak datang lagi pergi pasang 2 Kos kan. pula kan. Kos pula. Itu cabaran lah dari segi dana. Dan kedua, cabaran bila nak melaksanakan ni. Apa cabarannya? Dia bila perkara buruk ni ada yang tak suka setengah pihak tak suka digembar-gemburkan. Sebab dia orang kata membuka pekon di dada lah. Bagi kami Tapi kalau dah 15 tahun, itulah sebab itulah saya cakap dia menjadi, bagi kami sangat objektif. Datang nak menyelesaikan masalah, apa kesan daripada itu kira standard lah, kita panggil damage control lah. Kan kalau ada pihak yang tak senang hati, kami datang nak bagi bantuan. Kami bukan nak minta duit. So itu kami punya dan ada sampai masa lah saya cakap, saya pun tak tahu, saya tukang pasang je. tak nak bergaduh kan? Saya tukang pasang, saya tak tahu apa-apa. Ya, bagi Syahiwan, apa kepuasan apabila selain buka je switch lampu, lampu menyala, bulb menyala, itu satu miracle happen dalam rumah mereka, tetapi sebagai mereka muda inovator dalam bidang tenaga diperbarui dan juga anak muda ingin melihat kesenangan itu dikongsi, apa kepuasan sebenarnya? Kesan saya, kita nampak daripada hasil yang kita usahakan tu, dia menjadi sesuatu yang amat bermakna dalam hidup orang lain. Kan bagi kita itu dah sebahagian daripada kerja kami. Pasang solar ni memang kerja kami. Tapi bila orang hargai tu, solar tu, bila kami datang tu dia kata anak dah boleh belajar, dah boleh masak malam-malam. Lepas tu boleh contoh macam komuniti orang binatang liar pun datang. Lepas tu dia boleh proses hasil pertanian. Contoh dia tanam padi bukit kan. Malam tu dia boleh nak buang kulit ke, nak tumbuk ke, semua dia boleh buat malam. So esok paginya dia boleh bermula dengan pertanian balik. Dia boleh pergi tanah balik. So itu bagi kami kepuasan lah. Adakah untuk bergerak ke hadapan, adakah Sangkrox ingin terbuka untuk berkolaborasi dengan syarikat korporat dan juga individu yang sentiasa melihat isu ini sebagai satu isu penting juga untuk reach out ataupun sampai kepada kelompok terpinggir ini? Kami memang sentiasa terbuka untuk kolaborasi. Memang kami tahu kami tak boleh pergi jauh. Kami ni kecil. Kan? Setakat ni lah, alhamdulillah, ada agensi kerajaan seperti MTDC dah bertahun-tahun lah melakukan projek bersama kami. Yang sandakan tu bersama MTDC. Ada agensi belia Impact bersama kami tahun lepas di Perkampungan Orang Asli. Kami sentiasa terbuka sebab senarai kami dah ada. Cakap je nak buat macam mana, programnya macam mana, kami dah tahu berapa penerima manfaat, senarai nama, senarai keluarga, semua kami dah ada. Contoh rumah, gambar, semua kami dah lengkap dah. Cuma nak laksanakan sahaja. Adakah Sangkrox akan terbang lebih jauh melangkaui, walaupun pengalaman di luar negara itu sudah ada langkah-langkah yang signifikan, tetapi adakah teknologi ini akan dikembangkan, social enterprise ini akan dikembangkan ke negara-negara lain? Kami sentiasa terbuka. Seperti yang sebelum ni di Myanmar, Indonesia pun bukannya orang kata kami cari. Memang dah cantik, dah disusunkan untuk kami. Mungkin selepas ni di tempat perkhemahan pelarian di Bangladesh, mungkin kita ada perancangan yang seterusnya lah. Okey. Terima kasih kepada Nur Syahiwan Ismail, pengasas Sangkrox Solar. Semoga terus sukses memberikan kebahagiaan dan juga tenaga kepada kelompok terpinggir, biarpun beliau mempunyai sayap perniagaan komersial untuk menyediakan tenaga solar, tenaga diperbarui untuk sektor komersial, tetapi sentiasa terbuka untuk memberikan yang terbaik kepada kelompok-kelompok yang kita sedia ceritakan tadi. Mereka yang berada di pedalaman, di kawasan kepulauan, masyarakat orang asal ataupun di kawasan bandar yang off-grid daripada bekalan elektrik TNB ataupun bekalan elektrik yang rasmi itu. Semoga kerja-kerja baik ini dapat diteruskan, dan bagi yang anda di luar sana mendengar cerita ini, boleh terus berhubung dengan Nur Syahiwan, berkongsi modalnya, berkongsi kepakaran yang anda ada untuk kita berikan sedikit cahaya kepada kelompok-kelompok ini. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, ada 20 tahun tidak pernah mendapat bekalan elektrik dan hidup bergelap saban malam. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.